ikhwan, sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada bulan Ramadan itu kata Allah tadi telah aku turunkan Al-Quran dari nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang memberikan penjelasan penerang terhadap hidayah yang diturunkan dari Allah dan juga sebagai pembeza hak dan batil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam ayat tadi kalau kita tengok dari sudut mukjizat bahasa Al-Quran, Allah tak sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lil muslimin. Allah tak sebut macam itu. Nampak? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lil mu'minin. Tidak juga. Jauh lagi lah hudan lil muttaqin, masa muslimin pun tidak. Takkan dapatlah takwa tu, takwa dia mesti Islam. Maka Allah juga tidak sebut hudan lil muttaqin, tapi Allah sebut hudan lin nas. Nah, antara mukjizat Al-Quran, mukjizat gaya bahasa. Mukjizat bahasa itu secara umum, mukjizat syara, mukjizat nahwu, mukjizat balaghah, mukjizat sirah, gaya bahasa. Kan, kita pantun, ujung dari N sampai ke habis N, itu pantun, gaya pantun. Nah kan, begitu juga Quran. Kalau Allah kata, aku turunkan Al-Quran hudan lin nas. InsyaAllah lebih kurang dalam kita 7:31. 7:15 kan? 7:15 kan berhentilah. Masuk tangan, bobot amal. Pegang ini lagi. Allah tak sebut muslimin, mukminin, tapi hidayah pada manusia. Kenapa? Pangkal Al-Quran, bila mana kita baca Al-Quran ataupun kita tadarus nanti malam, Allah kata apa? Selepas alif lam mim, dzalikal kitab, inilah kitab, inilah Quran, satu-satunya ayat Allah kepada kita, tak ada wudu, tak berani kita pegang. Nah, letak di bawah, tak berani, tak ke lantai, sama darjat yang tapak kaki, lapis Quran tadi tu. Kan? Satu itulah kitab Allah, kata Allah, yang kamu cukup hormat pada fizikal dia, tapi pada arahan dia tak peduli. Betul tak? Nah, maka tanda Allah kata apa dia? Selepas alif lam mim, dzalikal kitab, itulah Quran, satunya kitab aku, la raiba fi, tak boleh ragu. Nampak tak? Pangkal daripada 6,000 ayat Allah letak, jangan ragu. Tidak ada keraguan padanya. Itu terjemahan ini. Syarat tak boleh tolak, tak boleh ragu, tak boleh tak boleh betul tak? Tak boleh. Pangkal Allah letak ayat ni, belakang kita jumpa suatu benda yang kita rasa susah, depan kata dah, jangan tolak. Belakang kita jumpa tak sesuai, belakang depan kata dah sesuai. Belakang kita jumpa tak mungkin, depan kata dah yakin. Betul? Sebab tu Allah kata hudan lin nas, pasal yang tak yakin siapa dia dengan Quran? Orang Islam. Yang tolak siapa dia? Orang Islam. Yang ragu siapa dia? Orang Islam. Sebab tu Allah kata tak ada hidayah pada orang Islam. Bah, tunggu dulu ayat tadi sini. Nah, maka Allah kata hudan lin nas, pasal orang Islam tolak Quran, tak jadi hidayah pada orang Islam. Boleh faham? Kalau dia seorang yang berbangsa Cina, dia sanggup terima Al-Quran, dia tunduk dengan kebenaran Al-Quran, dia patuh segala arahan Al-Quran, hidayahlah bagi dia walaupun dia Cina. Boleh faham? India dia sanggup terima, hidayahlah bagi dia walaupun dia India. Melayu dia tak mau terima, tak jadi hidayah bagi dia. Boleh faham? Sebab tu Allah sebut hudan linnas,
manusia, tak kira apa bangsa, dia tunduk kepada Al-Quran, hidayah kepada dia. Nampak tak? Pasal kita masuk Islam berdasarkan darah daging, bukan berdasarkan orang yang cerita kita pun tinggal agama lama masuk Islam, macam para sahabat masuk Islam. Nampak tak? Sahabat masuk Islam berdasarkan kefahaman, bukan keturunan. Datang Nabi SAW cerita tentang agama baru, dia faham, dia tahu yang terbaik, dia tinggal agama lama, memeluk agama baru. Kita ada kan? Ibu lahirkan kita, cukup masa pantang pergi sekolah, pantang klinik, gerak paru. Sudah? Pasal apa? Gerak membezakan Islam dengan kafir. Oh, dia takut kafir. Habis tak solat? Nampak tak? Baina rajuli wa bainakum tarkus solat. Antara satu manusia dengan kekafiran tinggal sembahyang. Bukan gerak paru. Tapi gerak paru tu jaga, pantang cuti, gerak dada. Sembahyang tak ajar pun. Umur 4 tahun tak bagi makan dah kau tu. Puasa Ramadan. Betul? Dah. 5 tahun puasa 6 tahun tu sampai besar. Sembahyang. Ada hadis yang disebut ini dia puasa dari umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Solat Nabi sebut 7 tahun. Adibu auladakum bisolat wa sabun sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didiklah anak kamu yang solat bila mereka mencapai usia 7 tahun. Nampak? Kita tidak paham. Banyak ya Allah tentang agama. Maka Allah kata hidayah bagi manusia, tak kira apa bangsa dia nak terima, dia mampu tunduk pada arahan aku, kata Allah, hidayahlah bagi dia. Pasal orang Islam dia pun pertikai hina tentang Al-Quran. Boleh kan? Faham? Sebab tu Allah sebut bukan orang Islam, tak kira siapa. Allah sambung pula bayyinatin minal huda, memberi penjelasan terhadap hidayah. Allah tak bagi sekutu Quran bodoh-bodoh macam tu yang kat kita. Dah, Allah hantar satu manusia namanya Muhammad bin Abdullah untuk ajar kita selok-belok macam mana nak faham Al-Quran. Macam mana nak beramal dengan arahan. Macam mana apa itu Islam. Macam mana zakat, macam mana solat, macam mana jiran, macam mana berhutang, macam mana perang, macam mana aurat, macam mana aurat budi dan sebagainya. Dah, jelas tak tu? Sampai Nabi kata al-halal mubayyin wal haram mubayyin. Halal jelas, haram jelas. Bainahuma syubhat, antara keduanya syubhat apa maksud? Rasulullah. Jelas, malam seumpama siang Nabi kata terang benderang. Anak pernah sebut kan, nak berapa? Tu ni hadis sebut dalam kitab sirah dia. Mukadimah sirah. Nabi SAW menebas segala semua jahiliyah. Kan dalam buku sini dah. Nabi dah tebang segala semua sama jahiliyah. Nabi tebang pokok, akar masih ada. Ingat, akar pokok tadi itu ada lagi dalam tanah. Akar itu hidup. Yang mati pokok, akar hidup. Nampak tak? Nabi buat jalan kepada kita. Nabi buat jalan. Seluruh-luruh Nabi kata yang malam macam siang terang. Siapa tak tahu judi, tak tahu hukum arak, tak tahu hukum zina, Allah tak tahu hukum minum arak, tak tahu hukum tentang bab solat, tinggal macam mana, beramal macam mana, zakat, tahu tak? Dah, jelas tapi tidak. Wa bayyinatin minal huda. Bahkan Allah dalam surah Jumaat, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minkum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengajar kita tentang akhlak, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa kita, perangai kita, agama kita. Wa yu'allimuhum kita, membacakan kita ayat demi ayat dan kebijaksanaan hikmah milik orang Islam. Nabi juga ajar pada kita ni Allah. Lengkap. Lah. Baik. Lepas tu Allah hantar pula namanya wal furqan. Baik. Tiga-tiga ni Allah turunkan dalam bulan Ramadan. Allah sebutkan pasal syahrul allazi unzila fihi al-Quran, syahrul Ramadan allazi, pada bulan Ramadan itu telah kami turunkan Al-Quran kata Allah.
penjelasan kita ada pula wal furqan. Tiga benda dalam ayat. Al furqan. Apa maksud pembeza hak dan batin? Kita nak pernah sebut. Dan nak pernah baca dulu surah Al Furqan ayat yang pertama ya. Pembeza hak dan batin. Tak kenal lagi ke kita. Kenal. Siapa tak tahu hukum minum haram? Siapa tak tahu hukum tinggal solat sengaja kafir dengan nyata? Faqad kafara jihar, Nabi kata. Maka kafir dengan kafir yang nyata, tinggal semayang dengan sengaja. Dia engkar kefarduan semayang. Alapi yang dulu banyak betul ini. Semayang leceh lah. Contoh dia sebut macam tu. Dia sebut leceh semayang. Kafir dengan kafir yang nyata. Ganggu saya kita semayang. Ganggu kerja kita. Kafir dengan kafir yang nyata. Lain-lain kita tak tahu. Pergi dulu sekali. Sikit tak tahu. Nanti budi. Itu lain. Itu lain. Itu masuk dalam kategori fawailul lil musallin. Dan anami tafsirat Ibn Abbas. Ibn Abbas maksud dia kata celakalah orang yang semayang, orang yang lengah sampai habis waktu semayang. Allah habis waktu. Ini maksud Ibn Abbas. Tangguh. Allah Akbar. Makanya jatuh asal semayang lagi. Ini orang macam ni. Ini Ibn Abbas. Boleh faham? Baik. Maka tak kenal lagi dosa pahala. Tak. Kenal. Tapi Allah kata, aku nak bagi lagi pertolongan pada kita ni tuan-tuan. Allah turunkan dalam bulan Ramadan. Pasal ada satu makhluk yang Allah tak bagi dia kawan kita dalam bulan Ramadan. Namanya syaitan. Syaitan ni hak buat kita menipu. Yang baik dia tukar jadi buruk. Yang buruk dia tukar jadi baik. Nampak? Maka Allah asingkan syaitan daripada kita. Allah arahkan Evan juga tangkap syaitan. Bubuhkan cerah batu 9. Allah pada Evan juga. Ada Allah SWT. Asing syaitan daripada tipu manusia. 11 bulan dia tipu kita. Aku salah sikit ya. Dan lepas ni masuk waktu maghrib, pergi semayang, tobat aku lah. Kita pernah dengar orang cakap, kita tegur perempuan, bukan muslimat, yang ada ni muslimat. Perempuan ni yang tak ada sini. Tapi bukan lagi kita semayang. Contoh hari ni tak buka aurat lah. Kita kata, itu macam imam ibadah, masa kata, tegur, kata, tegur. Apa-apa lah, perempuan yang jadi menurut kawan-kawan yang family lama tu jumpa. Tengok dah pencet dah. Tak lama dah nak masuk isyak. Maghrib dah. Tunggu satu waktu masuk isyak padam. Habis dah lah. Kan. Bila ni nak pakai tudung ni, sepupu lah kata sepupu jumpa lama. Tengok omong macam tak apa nak hidup dah. Tak apa nak hidup dah tengok omong tu kan. Macam masa aku sebut lah gigit mi. Gigi ada 2 batang macam tiang elektrik gigi. Gigit kiri, mi lagi kanan. Gigit kanan, mi lagi ke kiri. Setengah jam untuk lambat saja. Mi tak putus lagi. Kan? Setengah jam tu acara kejam-kejam antara gigi dengan mi. Putus dah lagi. Tapi tak pakai tudung juga. Kan? Maka yang apa juga. Dia kata Allah mantap yang juga saya tahu hukum aurat gini-gini. Tapi kalau saya pakai pasal imam yang tegur, bukan kerana Allah, bukan imam. Takut saya tak ikhlas munafik dia atau dia pula kuliah. Dia kuliah balik kat kita. Dia juga pernah. Nampak tak? Syaitan meletakkan kata-kata dia macam tak berdosa. Nampak tak? Nampak kan? Padahal dia menyanggah ayat Allah. Yudnina alaihinna min jalabihinna. Aku nak kamu labuhkan tudung kamu wahai perempuan Islam menutupi keseluruhan dada. Ayat Quran. Tapi dia cakap macam nampak baik. Nampak tak? Syaitan meletakkan benda buruk jadi baik. Boleh faham ni? Orang kaya, orang yang ada duit, orang yang ada duit, sehat tubuh badan, 2 ada syarat. Duit cukup, kaya raya. Tubuh badan sehat, aman perjalanan. Aman perjalanan. Dan nafkah keluarga yang akan ditinggalkan juga cukup. Maka dia wajib, so wajib. Oh nak cerita wajib dulu.
begini. Wajib, sewajib-wajibnya menunaikan haji. Boleh faham? Dia wajib. Duit cukup, badan sehat, aman perjalanan. Boleh faham? Cukup tanggungan orang ditinggalkan. Dia wajib pergi haji. Dia tiba-tiba dia tak pergi. Kita ajak dia pergi haji, dia selalu jawab tak. Orang Malaysia, orang Malaysia. Ha? Tak sampai situ. Biasa jawab tak tu. Tak sampai situ. Situ apa lagi? Tuan-tuan, mati orang yang macam ni, dia tak pergi haji. Wajib dia tadi syarat dia cukup, dia tak pergi haji. Dia jawab tak sampai situ. Boleh kan? Mati dia, Nabi tanya satu soalan. Dia ni mati, dia kaya semua cukup ni. Dia ni Yahudi ke Majusi ke Nasrani? Nabi tak tanya dia Islam. Masuk tuan-tuan, dia dah terkeluar dari agama. Kita boleh cakap, tak sampai situ. Syaitan meletakkan percakapan kita, jawapan kita macam tak salah, padahal dah keluar daripada agama. Boleh mana? Nampak tak? Macam kena korban. Dia mampu, hidup dia mewah, dia tak buat korban. Dia jawab apa? Alah sunat. Nampak tak? Nabi kata jangan tak satu solat dengan kita. Jangan hadirkan dia dalam solat aku. Nabi kata dia mampu, duit lebih berapa? Memang sunat, tapi duit lebih. Tang dia tukar TV tak apa. Nampak tak? Dia tukar spori tak apa. Nampak tak? Dia sambung rumah tak apa. Sunat berapa tu? Tang ni dia jawab sunat. Nampak tak? Syaitan meletakkan jawapan dia, cakap dia macam tak salah. Nampak tak? Ini banyak. Bila tu? Bila dia tak sudi terima agama. Macam dia Allah dalam surah Al-An'am ayat yang ke-42. Falaula izja'ahu ba'suna tadarra'u walakin qasad qulubuhum. Bila dia tak mau tunduk merendahkan diri terhadap agama, hati dia otomatik akan jadi keras. Bila hati keras, maka perkataan qasad qulubuhum am alamin aqfaluha. Dah, hati keras, hati tertutup, hati mati. Anak pernah sebut dulu. Ayat-ayat sebegini, ayat-ayat Allah benci pada manusia. Bila dia tak mahu terima agama, maka wazayyana lahum syaitan. Allah sambung. Nampak tak? Syaitan memperhiaskan amal dia nampak macam baik, padahal dosa. Kita marah orang penunggu. Dah, dia jawab kat kita. Paling tidak aku tak mencuri. Dia ingat mencuri yang dosa, bila aku tak dosa. Paling tidak adalah juga setiap aku nak cari rezeki. Dia jawab, oh. Aku tak curi duit orang. Aku tak minta duit orang. Dengar tak minta duit, kita pun sengat. Syaitan meletakkan cakap dia macam baik. Nampak anda macam Allah SWT? Oh banyak, dah bukan 40 saja. Macam-macam lah. Sikit lagi sikit. Alas satu agenda lagi mesti. Lepas kita semayang. Anak suruh sampai subuh menakut. Siap pelekeh pula. Kita ajak pergi semayang. Sikit habis satu agenda kita semayang. Lepas tu anak mau baca anak suruh sampai subuh menakut. Itu dah. Kurang ajar tu terhadap agama. Boleh? Maka kan hati keras. Hati keras. Syaitan meletakkan yang baik nampak buruk, yang buruk nampak baik. Maka Allah kata, aku turun yang nak kenal betul-betul baik buruk. Inilah bulan dia. Yang mana yang tipu kita tadi namanya syaitan, Allah asingkan daripada kita. Sebab tu Nabi tinggalkan satu sunnah namanya tadarus. Tapi syarat tadabbur wa tafahum, memahami tuntutan, mendalami makna ayat dan memahami arahan ayat. Maka kita beramal dengan tadarus tadi. Setiap hari kita lekat dengan Quran setiap malam. Betul? Wal Furqan tu nak kenal baik dulu. Arahan dalam tu segalanya baik, larangan dalam tu segalanya buruk. Jangan peduli dengan setan, dia tak sibuk dah kamu dalam bulan ni. Ikutlah dia Wal Furqan ni. Itu sebab kena baca dapat. Faham? Kata Ahmad kita aja.
kontraktor. Dah balik sama bro. Ni nak nampak saya. Katalah dia kontraktor tak ada kelas paling tinggi kontraktor. Tiba-tiba datang seorang kontraktor juga yang kita kenal kontraktor tu kaki kencing. Kampung dia ni tak larat bau hancing. Satu kampung dah kena tipu dengan dia. Tiba-tiba dia datang duduk kok kelas. Pindah duduk kok kelas. Nah, ajak imam join satu projek. Kita kenal sangat kontraktor ni. Kampung dengan kita lama contoh. Kita pun bisik imam. Imam pula hati jenis Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, hati baik. Sa'ad bin Abi Waqqas ni Nabi sebut akan tiba salah seorang daripada penduduk syurga. Oh, akan tiba. Nabi dah telah ni. Nabi dah akan tiba salah seorang daripada penduduk syurga. Sahabat ada tahu saudara. Kalau saya lah sebut macam tu, contoh. Saya kata lepas ni akan datang seorang dia masuk ke pintu ni contoh. Pintu tu tak kecil pasal ada 3 orang. Masuk ikut pintu ni salah seorang daripada penduduk syurga. Contoh kat rasa macam mana? Silah main awal ni. Betul kan? Sahabat itu tu Nabi tak akan datang salah seorang penduduk syurga. Oh, kita kudai dan ada. Saya buat hari ni jadi main awal. Kalau tahu aku masuk pun tak apa. Oh, contoh. Nabi balik, sahabat dia tak boleh tu Musa datang. Tengok Sa'ad datang. Sa'ad bin Abi Waqqas datang. Semua pakai foto. Tanya amalan dia. Habis sebut tadi hari syurga. Apa amalan hang? Kami Ramadan puasa 30 hari, hang puasa 50 kan? Ada 30. Dua Sa'ad kata. Terawih. Aku malas pokok ke 8 dia. Tak boleh sini. Air balik. Saya kata, apa makna kita? Kita tak buat 5, kita buat dia tak pasal. Yang wajib aku sama macam kamu. Kalau buat, tak buat aku pun sama dosa. Yang wajib. Yang sunat macam kamu juga. Kadang-kadang kamu mampu, aku pun macam tu juga. Cuma yang kata saat, sampai hati aku ni tak pernah buruk sangka kat siapa-siapa. Yang tu payah situ. Tak, yang tu payah. Kita tu imam pun, kata imam ni. Kan? Dan dia nak cerita tu imam hebat lagi pada ni. Al-Hafiz, sepak peti undi. Nampak tak? Nampak tak kerti apa? Tu tak betul imam besar. Badan dia kecil. Sepak peti undi. Hati, nampak tak? Baik. Lalu tuan-tuan, dia kata aku tak pernah buruk sangka kat siapa. Lalu tuan-tuan, imam kita ni jadi hati Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini baik. Datang penipu pun dia percaya. Tapi dia tak kenal. Kita nasihat dah. Tiba-tiba ringkas kawan tu kena tangkap. Kontraktor yang ada di JB tadi tu kena tangkap. Barulah dia tahu. Memang kita pula datang bawa mentauhidkan cerita tadi. Mak dulu saya dah bagi tahu kan. Ingat tak saya? Doa aku mana lah sangka dia penipu. Rambut dia panjang lagi pada sangat dia. 24 jam aku tengok surban. Datang dengan jumpa tasbih ada 12 biji kenangan nanti cakap pun ada penipu. Contoh. Ada. Kalau kau turun ni manjang, kalau ada minum air zam-zam manjang, takkan ada menipu contoh. Alah makai dia bawa kita tahu dia menipu. Kita membuka cerita-cerita kita, memberi penjelasan tentang buruk baiknya kawan itu. Barulah boleh faham tak? Nah, maka setan ni Allah buruk. Ni pula kita halang kita mengadap Quran. Tidak Ramadan, setiap malam mengadap Quran. Tiba-tiba tak yakin lagi. Tiba-tiba ragu lagi. Tiba-tiba tolak lagi. Maka Nabi setelah naik mimbar, diberi doa celaka manusia Muhammad. Masuk Ramadan, setan pun tak ada. Keluar Ramadan, Allah tak terima aman. Allah tak ampun dosa dia. Nabi berkata amin. Boleh faham kan? Kan tidur dah. Apa lagi? Tak takkan lagi. Si berani. Bukan nasib mandi.
dari sekarang Allah mewajibkan kita buat puasa. Kenapa? Apa kaitannya? Nafsu sifatnya memberontak. Nafsu sifat azali dia memberontak. Itu nafsu mutmainnah, Ustaz. Mutmainnah itu berapa step nak dapat setelah dididik. Betul. Setelah dididik nafsu, wa nahan nafsa 'anil hawa. Didik nafsu baru dapat mutmainnah. Kalau tak didik, dia memberontak. Memberontak. Nampak. Contoh, anak janji dengan Imam Syah. Rajalah, insyaAllah minggu depan dapat rezeki dalam 3-4 tu. Dan bukan kata minggu depan, masuk bulan depan tak dapat. Dan dia telefon. Nampak tak? Tak kata ada 3-4 tu. Nafsu. Boleh mana dalam Allah Subhanahu Wa Taala? Orang janji nak bagi protein izolat, tengok bagi glycer kat kita. Kata izolat pasal kau glycer. Dah orang bagi, terima kasih sudah ada. Dah nafsu. Boleh faham tak macam Allah Subhanahu? Telefon daripada rumah pada isteri, daripada tempat kerja. Ya, ini rasa nak makan asal bukan pedas, buka kosong. Ada tak okey bang? Saya pun belum pergi pasar lagi. Boleh. Balik. Apa dia? Sup ayam, contoh. Mana? Sebelum dah tadi ada daripada pagi, betul belum pergi pasar. Dapat ayam sampai pasar ikan aja bang, ini ayam. Ayam mana boleh asal punya pedas? Dah, tanya tak puas hati tu. Dan esok telefon. Awal lagi, belum sembuh. Okeylah ayam. Dah semalam ayam nampak dia ayam banyak. Ini you buat sup ayam lagi dah. Sup kaki lembu, Tak saat ada orang dapat kuat, orang jemput makan esok. Kaki lembu. Dia pun panas hati, komplain malah tak habis. Kita komplain pasal nafsu kita tak terpenuhi. Kita minta sup kaki lembu. Balik-balik tu dia buka saji sup kaki meja tu. Dia pun roti malu juga. Ada, nak nafsu. Malam tidur tutup lampu geletek isteri. Geletek dia buat tak reti. Dah kita komplain masakan tadi. Geletek buat tak reti. Siap paling tunggu. Menghadap ke sana. Oh, kita pun mana sifat tak? Nafsu. Dan baca hadis. Mana-mana isteri tidur membelakangkan suami, malaikat laknat sampai ke pagi. Pasal apa baca hadis ni? Pasal Allah, mata ayat. Nafsu. Nampak dalam firman Allah SWT? Sifat nafsu memberontak. Maka nafsu yang memberontak, lemahnya nafsu dalam sirah tentang awal kebitaan nafsu Allah tak bagi makan. Bila petang, dia tak lawan Allah. Dia dandan aku antara buka wa ana amduka. Kamulah Tuhan, aku hamba. Bila tu dah sampai petang dia tak makan. Maka Allah wajibkan kita puasa dalam bulan ini. Lemahkan segala keinginan, segala syahwat nafsu kita lemah, tak mampu nak lawan. Maka bulan ni Allah turunkan di saat kita lemah syahwat. Namanya hidayah, namanya wal furqan. Al-Furqan. Boleh faham tak? Ulama kata masukkan benda tu dalam jiwa kita. Sampai tahap macam ni, penjagaan Allah kepada hamba untuk sumbat masuk dalam syurga. Boleh faham tentang macam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sebarang penjagaan yang maha sempurna macam mana Allah jaga hamba. Sebab itu Ibnu Aziz kata alhamdulillah rabbil alamin, maha suci Allah yang mendidik seluruh alam. Allah dia. Boleh? Dalam Allah segala itu rumah kita baca doa makan. Kan? Jangan lepas waktu mustajab doa. Puasa itu umum, orang puasa mustajab doa. Nabi sebut hadis yang khusus waktu hampir berbuka. Riwayat Ibnu Majah. Jadi pagi tuan-tuan, tak boleh jangan kita hanya beramal doa makan, doa buka puasa 10 minit kita keliling meja dengan tak sebarang gangguan, kita tak tamat air kosong, doa sepanjang majlis. Dan jangan lupa doa kemenangan Islam di muka bumi Allah. Boleh? Nah, dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak bawa minyak zaitun, penawar kolesterol nombor 1 di masa darah di asing kolesterol berdarah. Ini Ramadan untuk makan macam-macam. Isu awal lagi lah belasok. Nah, zaitun jangan lupa. Minyak apa soda penawar segala penyakit. Nah, anak bawa madu, syifa ulinah juga Allah dalam Quran. Satu-satunya makhluk yang kuman tak boleh hidup, madu. Kuman tak boleh hidup dalam madu. Ini hebat madu dalam sana. Karena ayat Quran nak baca panjang, ada di kita ini dia tinggalkan surga wa harabuka ila ahli
jibali buyutan, turunlah ke bumi, lepas tanya mana kami nak tinggal, ambil bukit bukau sebagai tempat diam kamu. Arahan Allah pada apa? Pada lebok. Maka segala macam bergerak di atas jalan Tuhan kamu yang perlu dibutuhkan syarabun, keluarkan daripada perut kamu minuman. Allah kata keluar pada perut, Allah sebut madu, Allah sebut minuman. Ulama kata manfaat terbaik madu dibancuh, itu masuk minuman. Dia tarik kopi janda berkali-hari mau kopi janda bancuh. Nah bancuh anda menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Syifa ulinnas, penawar untuk manusia. Dia tinggalkan surga, turun ke bumi. Rumah tak tahu mana halal lagi. Allah kata lebah buat pengepanan untuk manusia, patuhnya dengan arahan aku. Tengok Allah tutup ayat dia. Zalikal ayatul qaum yatafakkarun. Bagi orang-orang berfikir, orang cerdik, jangan usah ayat aku berarti lebah sangat patuh pada arahan. Berarti lebah dia korbankan kemewahan dia untuk manusia. Berarti lebah hidupnya berjamaah. Berarti lebah dia ada senyap, jangan ganggu kehidupan dia. Islam jangan ganggu agama, dia ada senyap. Boleh faham? Hidup dia berjamaah. Lebah ada manfaat yang besar untuk manusia. Islam kena ingat dia sangat besar manfaat untuk seluruh alam. Boleh faham? Ini falsafah daripada seekor lebah. Ya, Allah rakat dalam tu. Ya, wallahu alam. Kan lancarkan dana mata fisana selama kita. Jadi apa buka siapa nak menyumbang boleh menyumbang. Kita jual buku 5 bis 10 juta. Sorry, 20 dan 50 kita siapkan asram. Di wallahu alam. Dan kita doa sini dulu lah. Begitu kita ini dulu lah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa 'an jami'il muslimina wa muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Rabbana atina umurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada ya Allah. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika an siwaka ya Allah. Allahumma la takilna ila nafsina tarfa'na wa sallallahu ya rabbal alamin. Allahumma salli al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-mujahidin fi biladina Malaysia wa fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, saudara kami di Myanmar ya Allah, bangkitlah di kalangan mereka tergerak ya Allah. Allahumma ya Allah, bantulah saudara kami di Palestin, bantulah saudara kami di selatan Thailand dan seluruh negara musuh-musuh kami dan musuh-musuh Allah. Allahumma ya Allah, campakkanlah di hati-hati kami ya Allah, lembutnya hati kami terhadap Al-Quran ya Allah. Allahumma ya Allah, gunakanlah kekuatan kami seluruhnya sepenuh bulan yang gunakan keberkatan, yang perturunkan kebenaran, yang membedakan kepada kami hak dan batil. Ya Allah, gunakanlah kekuatan kepada kami ya Allah melalui ilmu yang manfaat ya Allah. Gunakanlah kekuatan kepada kami ya Allah dengan akhlak yang mulia. Gunakanlah kekuatan kepada kami dengan amal soleh yang istiqamah ya Allah. Allahumma ya Allah, keluarnya kami daripada Ramadan ya Allah, anugerahkanlah kami dengan ketakwaan, dengan arti kata kami mampu taat dan kami menjauhi segala bentuk larangan-larangan-Mu ya Allah. Kami sentiasa mengasihi-Mu ya Allah, kami tidak sekali-kali melupakan-Mu ya Allah. Kami sentiasa syukur dengan segala ketentuan. Jauhilah kami dari segala sifat yang mengkufur dari segala ketentuan ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah ya Tuhan kami,
kurniakanlah kami penjelasan, kenalnya kami tentang kebenaran, agar kami seluruhnya di Malaysia ya Allah akan mengangkat kebenaran ya Allah. Wa arina ba'dul musnadinaba, tunjukkanlah kepada kami seluruhnya Allah bahwa kebatilan, kemungkaran sebagai suatu benda yang terang dan jelas, agar kami seluruhnya ya Allah akan menolaknya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.